Hai, saya Dinas Mokhtar. Kita jumpa lagi dalam Si Kecil Kucak. Minggu ini kita akan bincangkan isu-isu yang menarik. Antaranya, macam mana nak menyediakan makanan yang berkhasiat supaya anak kita lebih pintar. Ia adalah satu perkara yang memang bukan mudah. Sebab apa, ada di antara anak-anak di luar sana itu memang susah sangat nak makan. Jadi kita kena lebih kreatif dalam menyediakan makanan itu. Dan tahukah anda, zat-zat makanan yang ada pada makanan anak-anak anda ni boleh membuatkan perkembangan otak anak anda menjadi lebih pintar. Mari kita bincangkan tentang hal ini sekarang juga. Sekarang ni Dinas berada dengan Miss Lim Ailing daripada Glen Eagles Kuala Lumpur, seorang ketua pakar pemakanan. Apa khabar Miss Lim? Baik. Okey, kali ni kita bincangkan mengenai makanan bijak. Jadi apakah makanan yang paling sesuai untuk diberikan kepada anak-anak kita supaya dia boleh meningkatkan IQ? Memang ramai ibu bapa suka anak-anak dia mempunyai IQ yang sangat tinggi, ya, cerdik dalam pelajaran, ya, pandai semua. Sebenarnya, makanan seimbang adalah penting untuk pembesaran, kesihatan dan perkembangan otak seseorang kanak-kanak, ya. Kita patutnya memberikan, ya, pelbagai jenis makanan yang berkhasiat kepada anak-anak kita, kerana makanan yang berlainan sebenarnya memberikan zat-zat yang berbeza, ya, yang diperlukan oleh anak-anak kita. Semasa kita memberikan makanan pada anak-anak kita, lebih baik kita berpandukan pada piramid makanan dalam perancangan pemakanan anak-anak kita. Makan secukupnya makanan dari aras satu dalam piramid makanan. Satu hidangan adalah 6 keping biskut cracker, 1 cawan nasi, 2 keping roti. Adalah disarankan makan 4 hingga 8 hidangan sehari. Makanan ini memang adalah sumber tenaga yang utama kepada badan mereka, ya. And selain daripada itu, kumpulan makanan ini memang kaya dengan vitamin B kompleks, di mana ia mempunyai peranan yang penting dalam fungsi otak. Makan banyak makanan dari aras 2 dalam piramid makanan, iaitu daripada buah-buahan dan sayur-sayuran. Ini adalah kerana sayur-sayuran dan buah-buahan yang berwarna-warni ini memang mempunyai bahan antioksidan yang boleh merangsangkan aktiviti neuron dalam otak. Selain daripada itu, buah-buahan dan sayur-sayuran ini juga membekalkan vitamin, mineral dan serat yang diperlukan untuk kesihatan badan. Berikan 5 hidangan sehari untuk sayur-sayuran dan buah-buahan. Contoh satu hidangan adalah 1 keping petik, 1 biji kiwi fruit, 1 keping buah tembikai, 1 biji oren, 1 biji apple, 1 biji belimbing, dan 2 biji tomato. Untuk sayur-sayuran mentah 1 cawan, dan yang sudah masak ialah setengah cawan. Kena tambah lagi tak dengan vitamin-vitamin lain? Ke ini pun dah cukup? Dinas, sebenarnya kalau seseorang kanak-kanak dia mengamalkan pemakanan seimbang, dia tidak perlu suplemen apa-apa lagi. Kita tidak galakkan kanak-kanak ambil suplemen. Lebih baik ambil benda natural macam Natural, ni, ya, memang. Kemudian untuk aras ketiga ialah kita perlu makan secara sederhana. Dalam aras ni kita ada kumpulan makanan seperti susu dan hasil tenusu. Kita sarankan, ya, pengambilan sebanyak 1 hingga 3 hidangan sehari dalam kumpulan susu dan hasil tenusu. Selain daripada untuk kesihatan tulang, ya, kumpulan makanan ini juga berguna untuk pertumbuhan tisu otak, neurotransmitter dan mempertajamkan ingatan, membekalkan tenaga mental dan fizikal, ya. Kita ada satu lagi kumpulan makanan yang dalam aras yang sama, iaitu ikan, ayam, telur dan kekacang, ya. So, dalam kumpulan ni adalah disarankan kita makan setengah hingga 2 hidangan ayam atau telur atau daging sehari, setengah hingga 1 hidangan kekacang, 1 hidangan ikan. Selain daripada membekalkan protein, ikan terutamanya ikan laut seperti salmon juga, ya, memang kaya dengan omega 3, DHA, EPA, di mana dia memang mempunyai peranan yang penting dalam perkembangan otak dan saraf. Kita juga patut galakkan anak-anak kita makan telur kuning, terutama telur kuning, sebab dia mengandungi kolin, ya, sejenis asid amino yang penting dalam meningkatkan daya ingatan anak-anak kita. Pada aras yang terakhir dalam piramid makanan, ya, ia mempunyai lemak, minyak, garam dan gula.
Nah, kita perlu makan sedikit makanan yang terdapat dalam aras ini kerana pengambilan yang berlebihan boleh mengakibatkan pelbagai masalah kesihatan. Okey, Miss Lim, boleh tak bagi sedikit tips kepada ibu-ibu di luar sana tu yang tidak mengamalkan makanan piramid yang berzat ni? Kepada ibu bapa semua, adalah penting untuk kita memberikan makanan yang seimbang dan sihat kepada anak-anak kita. Memandangkan masalah kelebihan berat badan dan obesiti yang semakin meningkat di Malaysia, ya. Kalau seseorang anak itu mempunyai kelebihan berat badan yang tinggi, dia akan mengalami risiko-risiko untuk mendapatkan penyakit seperti diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, ya. So, pentinglah untuk kita berikan makanan yang sihat kepada mereka, sebab dengan adanya makanan yang sihat, barulah anak kita jadi sihat.